salat berjamaah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, program-program masjid dan seumpamanya. Ini adalah merupakan dia ada kaitan dengan satu perkara yang kita panggil hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah hidayah ini banyak kali dalam Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan seorang yang dapat buat satu amalan agama, contohnya sembahyang, baca Quran, sedekah, apa-apa sahaja amalan-amalan agama ini, semua ini dia tidak akan lari daripada hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencukupi dua syarat. Mencukupi dua syarat. Dan syarat ini disebut dalam Al-Quran. Yang pertama sekali ialah yang dipanggil sebagai inabah. Inabah. Apa itu inabah? Inabah ialah rasa ingin kembali kepada Allah, nak rujuk kepada Allah, rasa insaf dan rendah diri, nak beramal dengan amalan-amalan agama. Ini nak kembali kepada Allah ni dipanggil inabah. Dalam Quran ada 2 kali sebut ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah kepada orang yang nak kembali kepada dia, nak rujuk kepada dia. Maknanya dalam jiwa dia tu ada tercetus, nak mari masjid zuhur ini, malam ini nak tarawih, pagi esok nak bersahur dan seumpamanya. Bila ada cetusan ini tuan-tuan, itu dipanggil inabah, rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua iaitu dipanggil sebagai mujahadah. Begitu juga Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami pasti akan beri hidayat kepada mereka. Lanahdiyannahum subulana. 2 taukid itu, lam pertama, kemudian nun taukid itu yang kedua. Jadi pasti kami beri hidayat kepada orang ini. Jadi tuan-tuan, bila mencukupi 2 syarat ini, pertama inabah, rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, dia bermujahadah, maksud dia berusaha. Tuan-tuan, sebelum zuhur tadi, saya yakinlah tuan-tuan ada rasa niat, nak pergi sembahyang, nak sembahyang zuhur. Kemudian tuan-tuan start kereta, tuan-tuan jalan kaki, naik motor dan seumpamanya, datang ke rumah Allah. Cukup 2 syarat ini, maka ini dipanggil jalan hidayah. Jadi kalau orang dia duduk rumah dia tuan-tuan, nak sembahyang tu ada niat, nak sembahyang zuhur nak pergi, asar nak pergi, tapi dia duduk rumah, tengok TV, tengok telefon, buat benda lain, tidak ada usaha dan ikhtiar, mujahadah itu tak ada, maka tidak diberikan hidayat untuk perkara tersebut. Sama lah juga tuan-tuan dalam mana-mana perkara agama. Contoh, kita nak baca Quran, niat nak baca Quran, buka telefon, tengok app tu, rupanya app Facebook dulu yang pergi tengok. Tak jadi, banyak pula cerita, macam-macam cerita baru masuk ada. Maka tuan-tuan, itu dia panggil belum cukup syarat hidayah. Inabah ada dah, mujahadah tak ada. Niat sudah ada, rasa nak kembali kepada Allah sudah ada, tapi usaha ikhtiar tak ada, maka tidak cukup. Dan tuan-tuan, muslimin dan rahmati Allah sekalian, ya, samalah juga kalau kita nak bangun sahur, nak bangun sahur tuan-tuan, niat nak sahur tu ada. Walaupun sahur ini tidak wajib, bahkan macam biasa je sampai berbuka nanti okey sahaja,
Tapi tuan-tuan, sahur ini satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun niatlah nak bangun sahur, satu. Yang kedua ialah kita buat mujahadah. Apa dia? Iaitu kita kunci jam. Kalau untuk jenis mudah sedar tak apalah. Nah, kena orang memang tidur mati punya tuan-tuan. Tidur pula lewat pukul 1 baru boleh pejam mata. Nak bangun macam mana kena kunci jam. Dua ikhtiar ini insya-Allah tuan-tuan, maka orang ini akan dapat hidayah dalam perkara tersebut. Sebab itulah orang yang ada dua perkara ini, sekiranya dia niat, katakanlah bulan lain, dia niat untuk bangun tahajud malam, tapi memang tak sadar dia, dua perkara dah buat, niat ada, ikhtiarnya ada, tak sadar dia, maka dapat full penuh tahajud tersebut. Nah, ini dalam hadis sebut dengan jelas lah, siapa-siapa yang mana tak terbangun tahajud dalam keadaan dia ikhtiar ada dah, kemudian niat sudah ada, maka dapat penuh pahala tahajud itu. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, di dalam sejarah Islam berlaku tentang perkara mengenai hidayah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan ia berlaku kepada bapa saudara Nabi, orang sangat dekat, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Tuan-tuan, Abu Talib ini dia seorang yang baik, seorang yang baik, tetapi malangnya meninggal dia dalam keadaan tidak sempat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat-sangat sedih sehingga ayat Al-Quran turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, kamu tidak mampu nak memberi hidayah kepada sesiapa kamu nak. Sebab kerja hidayah itu ialah Allah boleh beri kepada sesiapa sahaja. Baik tuan-tuan, kita kata itu dah ketentuan Allah, nak buat macam mana? Baik, sekejap lagi Ustaz akan sebut. Ulama menyatakan dalam hal ini, Abu Talib dia telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama ni sedaya upaya dia. Orang panggil habis kopi tuan-tuan. Bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya dia boleh. Orang buat jahat Nabi dia tolong sekat. Orang sekat dakwah Nabi dia lah tolong permudahkan. Begitulah. Cuma tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di akhir semasa dia nazak. Nazak ni nak meninggal. Maka Rasulullah dengan segala sedaya upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, qul ya ammi, katakanlah ya Muhammad, la ilaha illallah tuflih, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Tuan-tuan, apa jawab Abu Talib? Kalaulah tidak kerana aku rasa malu, aku rasa bimbang kaum aku akan mengutuk aku, menghina maki aku, mati, itulah aku ya Muhammad dengan mengucapkan apa yang kamu nak. Baik tuan-tuan, kata para ulama dalam hal ini, Abu Talib tidak mencukupi syarat dua ini. Nombor satu tuan-tuan, daripada kata-kata dia itu menunjukkan bahawa dia memang nak menyebutkan, nak kata perkara yang Rasulullah suruh itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia nak. Tapi nak itu inabah dalam hati sahaja. Yang kedua dia kena buat, iaitu kena mujahadah, kena usaha ikhtiar, kena sebut. Bila dia sebut tu baru jadi. Kalau hanya satu saja tidak mencukupi. Maknanya Abu Talib tidak mencukupi syarat. Maka kita tanya tadi, ayat menyebutkan walakinnallaha yahdi man yasha, Allah beri hidayah pada siapa saja, maknanya Allah tidak nak. Tuan-tuan, perlu kita faham dengan jelas bahawa semua benda dalam ketentuan Allah, bukan hidayah itu sahaja, semua benda. Dalam hadis 40, saya yakinlah di mana-mana masjid ada asatizah yang akan membaca kitab hadis 40, Imam Nawawi itu. Hadis nombor 4. Bila kita dikandung oleh mak kita tuan-tuan, dalam umur lebih kurang 4 bulan dalam perut ibu, ditiupkan ruh. Kemudian yuktab lahu, ditulis baginya, apa dia? Rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun am sa'id.
rezeki, ajal mati, amalan-amalan atas muka dunia semua sekali, syurga neraka, tulis dah. Maknanya semua benda memang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hidayat tadi. Cuma dalam hal hidayat itu Allah beri penekanan khusus bahawa memang itu hak ataupun kena mengena dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya sebuah benda dalam hidup kita ni memang terikat dengan jadual. Ini dipanggil takdir qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ambil sebab akibat tadi apa dia? Iaitu tidak mencukupi dua syarat. Baik, satu kisah akhir tuan-tuan, iaitu tuan-tuan biasa dengar kan nama Hindun, isteri Abu Sufyan. Nah, Hindun ini orang yang sangat kuat memusuhi Islam, sehingga dia kata, kalaulah semua orang Mekah, dia duduk Mekah, semua orang Mekah dimasuk Islam, hatta unta di Mekah dimasuk Islam juga, tak mungkin lah begitu dah. Kalau unta masuk Islam, aku tetap tidak akan memeluk Islam. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, dan Hindun ini dia punya sangat kuat menentang, melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam. Dia telah mengupah Wahsy ini hamba, seorang hamba yang berkulit hitam, yang badannya tegak kuat, sasa, abang sado, radhiyallahu anhu. Sebenarnya targetnya Nabi, tapi Nabi itu dikawal yang apa tak dapat, maka dapat pak saudara Nabi pun okeylah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, dia upah Wahsy telah menombak dan kena di dada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pegang di situ, dan bila saat kematian Sayyidina Hamzah, Hindu datang lagi. Ya, dia belah perutnya, katanya dia buat keluar hatinya, digigitnya. Nah, marah sungguh dia. Dan tuan-tuan, ini satu peristiwa yang sangat Allah Subhanahu wa taala nak muliakan seorang sahabat ini, ya. Orang yang berjihad fi sabilillah ini ada satu kepelikan Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Itu tuan-tuan, dalam sekitar seasal 5 tahun lepas lah, ada surat khabar daripada Saudi. Ustaz cuba cari dalam YouTube, tak jumpa lah, tapi Ustaz sempat baca keratan akhbar itu, iaitu satu ketika hujan turun dengan lebat di Madinah. Sayyidina Hamzah meninggal ketika perang Uhud, ya. Hujan lebat turun Madinah, dan di kawasan, kalau tuan-tuan pergi ziarah yang makam syuhada tu kan, di kawasan itu pasir. Di tanah Arab tuan-tuan, bila hujan lebat, hujan jarang-jarang, bila turun memang lebat lah. Bila lebat tu tuan-tuan, terbongkar, jadi banjir, terbongkar kubur-kubur para sahabat itu. Sebahagian para sahabat itu di jenazahnya naik, sebab banjir itu. Salah seorang daripadanya adalah Sayyidina Hamzah. Tak ada siapa yang kenal jenazah-jenazah ini, sebab 1400 tahun lepas. Kemudian dalam ramai-ramai itu, para ulama datang cek apa semua, nak kuburkan balik ini tuan-tuan. Hanya satu sahaja jenazah yang dikenal. Siapa dia? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Satu sahaja, yang lain tak dikenal. Baik, kenal macam mana? Pertama sekali tuan-tuan, dikenal ialah hidung dan telinganya terpotong. Itu ada diceritakan dalam manaqib tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa hidung dan telinga Sayyidina Hamzah terpotong. Ini jadi bukti dah pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tangannya yang mana Wahsy tombak kena kat dada itu masih duduk sini lagi tuan-tuan, tangan dia kekal di sini, dan darah masih keluar. Allahumma salli. Hebat sungguh tuan-tuan. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahawa jangan kamu sangka orang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya', bahkan dia hidup, dapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Hamzah ini dikuburkan kembali. Makna satu-satu jenazah yang dalam banyak-banyak yang terbongkar itu dikebumikan, hanya satu sahaja, itu jenazah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan tuan-tuan, kisah Hindun ini sebagai yang akhirnya, Hindun ini pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fatah Makkah, menyerang kota Makkah disebabkan oleh perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, kalau nak cerita Hudaibiyah ini panjang pula tuan-tuan.
perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Tetapi orang Arab Quraisy telah berpakat dengan kaum yang lain untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah dapat tahu, terus Rasulullah datang menyerang Mekah kerana mereka melanggar perjanjian. Maka tuan-tuan, pada tahun ke-8 Hijrah Rasulullah masuklah ke Mekah, dan pada masa itu semua tawanan dikumpulkan semua sekali. Maka Rasulullah tanya kepada mereka, kamu fikir aku nak buat apa sekarang? Anni fa'ilun bikum, aku nak buat apa kepada aku? Turunan baik-baik. Segala baik tuan-tuan dah kena tawan kan. Maka tuan-tuan, Rasulullah kata, menyebutkan, idhabu fa antumut talaqa, kamu pergilah pada hari ini, kamu bebas ke mana-mana di kota Mekah ini. Allahumma, tuan-tuan masing-masing pandang kanan pandang kiri, terkejut. Betul ke? Salah dengar ke apa? Kita buat jahat pada seorang bernama Muhammad ini, ya, tiba-tiba dia bebaskan kita hari ini. Allahumma, tuan-tuan, lalu akhirnya dengan sebab itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat bagaimana orang masuk Islam itu berbondong-bondong, berkumpulan-kumpul. Afwajan maksudnya faujun, satu kumpulan beramai-ramai masuk Islam. Salah seorang daripada adalah Hindun. Jadi Hindun ni termasuk yang sahabiah radhiyallahu anha. Jadi orang tanya Hindun, bukankah kamu dulu bersumpah kalaulah unta masuk Islam di Mekah ni, kamu tetap tidak masuk Islam? Apa jawab Hindun, tuan-tuan? Jawabnya, dia kata, aku tidak masuk Islam, malahan Islam masuk dalam diri aku. Baik, tuan-tuan. Nah, ini para ulama menyebutkan, apabila hidayat tersebar, tersebar ramai orang yang buat perkara baik, sembahyang banyak, ngaji banyak, masjid dipenuhkan, dimakmurkan, tuan-tuan. Ustaz nak sentuh sikit lah tentang saf, ikhtiarlah tuan-tuan, kita dapat rapat-rapatkan saf yang dalam 4 mazhab menyebutkan rapatnya bahu. Dalam hadis sahih Bukhari pun sama. Kaki itu ada perbezaan pendapat, tak apalah, tetapi bahu hendaklah dirapatkan. Mudah-mudahan kita beramal dengan sunnah. Ini satu kejayaan orang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kisah Hindun ini, kata para ulama, apabila hidayat telah tersebar, orang-orang yang tak nak pun hidayat tadi akan tercetus dalam jiwanya untuk nak kepada hidayat. Asalnya orang tak nak baca Quran, tapi tengok semua baca Quran berlaku. Oi, kena baca Quran. Dia tercetus dalam jiwa dia. Asalnya dia tak nak main masjid, tengok orang main masjid, maka insya-Allah itu akan jadi mencetus hidayat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita bersama. 2 syarat daripada dia, inabah, rasa nak kembali kepada Allah. Yang kedua ialah mujahadah, berusaha dan ikhtiar. Semoga ustaz dan tuan-tuan termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan seperti di sini, insya-Allah kalau ada pertemuan kita jumpa lagi lah pada yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakan. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu